Bismillah. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa الناصري للحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم اللهم اهدي قلبي وسدد لساني bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sihat semua? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Lama dah tak jumpa kita. Lama benar dah rasanya. Okey, baik. Karena itu semua sekali agak semoga pengurusan surah An-Nur dan semua para jemaah dalam taufik hidayah Allah Ta'ala selalu, dan seluruh daripada yang kita peroleh hari ini kan, wa kulli hali wa kulli nikmatin wa qalu alhamdulillah, seluruh daripada hal yang kita lalui dan nikmat yang dapat dengan lafaz alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ni saya bincang tajuk sabar itu cinta. Sabar itu cinta. Sedikit pengenalan. Tajuk asal yang mana saya perkenalkan berkenaan dengan sabar dan ada perbincangan secara khusus saya bawa dalam dunia training untuk jabatan-jabatan, untuk korporat swasta dan kerajaan, dengan tujuan hadirin dua perkara. Pertama, ada pengkhususan dan adanya umum. Baik hadirin semua sekali kasih Allah Ta'ala, kalau dalam dunia korporat dan dunia training, suatu perkara yang mesti ada kepada setiap daripada individu itu sendiri adalah suatu kemahiran. Suatu kemahiran. Dia mahir sesuatu itu level mana? Medium atau profesional, atau memang low, memang lemah sungguh dalam menguasai suatu kemahiran. Hadirin nak bayangkan macam mana dalam orang yang bekerja, dalam pejabat, dia dengan kawan yang dia bekerja sama-sama tu agak-agaknya sehari ke dua hari dia berjumpa. Komang-komang 10 tahun, betul tak? 20 tahun pun ada. Muka tu lah pagi-pagi jumpa. Hadirin yang ada dalam surau sekarang, mungkin malam ni ada yang pertama kali berjumpa dengan saya dan berkenalan dengan saya, Hafizullah Abdul Aziz. Tak jauh, dekat. Tempat tinggal jauh kalau angka 19, 20, 21, 22, 3, 24. Jauh tak? 24 tu ya. Kalau malam ni berjumpa, malam esok belum tentu tak jumpa lagi. Tak dah. Maka hadirin bercerita tentang sabar, bagaimana nak bangunkan kemahiran seseorang itu saat dia bersama dengan seseorang itu berapa tahun. Dia nak menguasai suatu perkara yang mesti mahir dalam dirinya secara khusus dan umum kepada seluruh umat manusia, yang mana sifat ini hanya saja ada pada manusia. Bila bermula daripada dia baligh.
bermula dia baligh, sehinggalah menjelang kematian pada dirinya. Maka sepanjang kehidupannya dia mesti mahir menggunakan ilmu ini. Hari-hari dia mesti pakai. Jadi dalam dunia corporate, saya perkenalkan, sewaktu orang mula mengenali pengurusan stres, orang mula mengenali pengurusan emotional intelligence, pengurusan ilmu intelijen, orang yang intelek ni tahap yang profesional lah, bagus, atau anger management, pengurusan marah, maka saya memperkenalkan the art of passion management, seni pengurusan sabar, tahun 2015. Bahawa sabar adalah suatu ilmu yang mesti diurus dan ada seninya. Kalau tanya orang yang sedang marah, hadirin, ada pengalaman marah tak? Ada kan? Baik, bila tengah-tengah duk marah ni, agak-agak hadirin nak urus apa? Soalan. Orang yang dimarah, dia nak urus orang yang sedang marah pada dia. Dia nak uruskan apa? Masuk dekat ke makin jauh? Masuk dekat cari penyakit. Orang tengah marah ni, orang tengah marah. Saya dalam perkenalkan asal pada perbincangan tentang pengurusan sabar, saya kata saya tak menafikan ilmu yang ada pada pengurusan stres. Saya tak menafikan apa yang ada dalam pengurusan marah dan apa yang disebut pengurusan emosi. Namun Allah Azza wa Jalla menyuruh seluruh daripada manusia sampai datang hukum wajib ke atasnya sabar, kerana atasnya kamu ke syurga. Tengah duk marah, hadirin nak uruskan apa? Uruskan diri, untuk selamatkan dirilah. Betul. Kedua-duanya mesti selamatkan diri. Dan asbab kepada marah semua sekali faham bahawa mudarat. Asbab kepada marah semua sekali sekiranya tidak tepat dengan cara, dia akan jadi mudarat. Baik, kerana itu bila bicara tentang sabar, hadirin berbicara suatu ilmu kemahiran yang tertinggi dalam seluruh kehidupan manusia. Dia mesti mahir menguruskan sabar, yakni suatu sifat yang ada dalam diri masing-masing, yang mana perbezaan antara kita semua sekali adalah kesabaran. Boleh ya? Ianya suatu perkara yang berbeza. Sudut sabar apa, kesabaran apa, penyabar apa, lain. Baik, seterusnya saya mula perkenalkan tentang seni pengurusan sabar, dan saya bawa dalam dunia korporat tajuk itu. Bila masuk dalam kuliah-kuliah, selepas tu saya bawa sabar itu cinta. Nak membetulkan cara fikir dan cara sebut antara kita semua. Bila sebut tentang sabar, kadang-kadang jatuh pada sendaan. Boleh tak ni? Kadang-kadang menggunakan perkataan sabar tak kena pada cara, tak kena pada tempat. Sedangkan hadirin, sifat ini ada pada semua para nabi dan rasul. Sifat sabar ada pada semua para nabi dan rasul. Dan yang paling utama ialah adanya pada nama Allah Azza wa Jalla yang disebut As-Sabur, nama yang ke-99. Maka hadirin bayangkan, orang bila kita suruh kepada dirinya dengan sebut perkataan sabar, dia pun kata sabar, sabar, pandailah kau suruh aku sabar, tak kena kat kau tak apa. Hadirin berasa macam mana macam tu? Sotbara itu, perkataan sotbara itu, kalau dalam kalimah itu sahaja ribuan hadis, beribu hadis menjelaskan. Ada 103 ke 105 kalimah yang ada pada kalimah sotbara yang ada dalam Al-Quran. Dengan, kalau yang mahir bahasa Arab, dia ada dalam subto kata yang berbeza. Ada dalam fi'il amar, ada dalam fi'il mudhari', ada dalam madi. Istifa'il banyak. Kalau mahir dengan bahasa Arab, perkataan sotbara itu berubah kepada isbir, kepada yasbiru, sabru, sabiruna, macam-macam hadirin.
Allah sebut secara khusus kalimah ini, namun keadaan manusia setengah daripada setengah, sabar. Sabar, kita kena sabar. Kadang-kadang jatuh pada sendaan. Kalau persenda kalimah ini, kalau sabit kepada nama Allah Ta'ala, apa dah nama Allah tadi? Sabar. Maka hadirin mempersenda nama Allah. Boleh tak ni? Kerana itu hadirin, bila mula perkenalkan tentang sabar ini, sebelum ni saya pun tak tahu juga. Belajarnya selepas balik umrah tahun 2014 sampai ke Kelantan, hujan dan lebat sekali hingga jadinya tragedi di Kelantan tahun 2015 kan, ke-14. Banjir yang terbesar tu kan, banjir yang besar tu. Di situ mula belajar, mula mengenali rupanya sifat ini, subhanallah. Mukadimah ni nak bagi tahu, kalau secara perkhususan dalam bahasa Melayu, buku yang diterbitkan dalam bahasa Melayu secara khusus tak ada hadirin di Malaysia. Dalam terbitan yang bahasa Melayu secara khusus membincangkan daripada kita lah, yang ada terjemahan. Pertama dari kitab Ihya Ulumuddin bab sabar dan syukur karangan Imam Ghazali, ada pengkhususan yang diterjemahkan. Yang kedua, As-Sabru fil Quran karangan Syekh Yusuf Qaradawi yang diterjemahkan oleh PTS, membawa tajuk Mukjizat Sabar dalam Al-Quran. Dan satu kitab lama yang saya dapat tengok, kitab asalnya itu Qut Al-Qulub karangan Abu Talib Al-Maki, namun tiada ada yang menterjemahkan dia. Kitab memang kitab lama lah, kalau kita kata kitab kuning kan. Kemudian satu lagi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang diterjemahkan Sabar, Indahnya Sabar. Itu sahaja yang ada. Kalau karangan cetakan keluaran Indonesia, negara Indonesia, banyak bercerita tentang sabar dan diolah daripada tajuk-tajuk yang daripada kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kalau betul dalam karangan Malaysia ni hadirin, tak ada. Secara khususnya tak ada. Jadi siapa yang nak mulakan? Saya dah buat, tak siap-siap. Tak siap lagi, duk susun. Luas. Bicara tentang sabar, penghujung hadirin adalah syurga. Gitu. Bicara tentang sabar, nak ulang, ianya adalah penghujung adalah syurga. Boleh Ianya suatu ilmu yang amat besar dan luas, dan hadirin untuk memahami ini, hadirin kena duduk dalam platform menjadi orang yang adanya kesabaran. Ianya suatu ilmu dari syurga untuk ke syurga. Ianya suatu ilmu dari syurga untuk ke syurga. Kenapa? Kerana sabar hanya ada pada manusia, dan manusia pertama berada di mana? Semua dah ada jawapan kan, moyang kita. Dan itu hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, dalam bicara tentang sabar ini hadirin, hendaklah duduk dalam platform yang kita memang nak belajar. Kita nak kepada ilmu ini. Boleh? Kerana apa? Kerana hadirin kena maklum. Pertama, kalau saya tanyalah hadirin, sekiranya ada sesuatu rasa, ada satu rasa yang hadirin semua yang ada sekarang ataupun secara live ini, dia ada satu rasa, dia seorang je yang ada, orang lain tak ada. Jom kongsi. Sebut sekarang. Dia seorang je ada. Saya adalah satu rasa, Ustaz. Rasa apa? Adalah satu rasa itu, tapi orang lain tak ada, saya je yang ada. Sebut. Rasa panas, Ustaz. Rasa panas ni ekon tu. Saya pun panas. Gitu. Rasa rasa marah, rasa sejuk. Semua ada orang rasa sejuk, ada orang rasa sejuk, rasa marah. Rasa marah ada tak? Saya pun ada marahnya. Rindu, saya pun ada rindunya. Cinta, saya pun ada. Geram,
Saya pun ada. Hadirin tak ada rasa geram? Geram. Hidup sebut itu ada. Ada kan? Lain. Yang lain daripada yang ada pada semua masing-masing. Tak rasa apa-apa. Zombie. Tak rasa apa-apa, tak ada perasaan. Ada tak orang yang tak ada rasa apa-apa? Ada ketika kita tak rasa apa pun. Tunggu masa. Baik, nak bagi tahu apa? Hadirin, semua rasa yang ada pada manusia, rindu, cinta, kasih, geram, cemburu, apa semua itu rasa yang ada dalam sifat yang baik, mahmudah ataupun mazmumah, setiap manusia ada. Maka hadirin, contohlah, hadirin pernah menangis ke tak? Pernah menangis. Baik, semua ni pernah menangis ni tahap berguling-guling ke tahap mana menangis? Kalau menangis, jangan cerita masa kita sebelum balik. Yang tu kat mall mana-mana, kalau nak berguling-guling situ lah. Kalau tak dapat apa dia nak, melompat-lompat situ kan. Hadirin pernah menangis sampai buta? Ada? Sedih? Ada tak kalau dia sedih sampai berhari-hari dia sedih? Pernah ada perasaan sedih? Bahawa fitrah ini semua ada pada manusia. Maka yang mengurus dan mengawal hadirin, yang sedih itu jangan sampai mudarat, yang menangis jangan sampai mudarat, yang marah jangan sampai mudarat. Siapa yang mengawal itu? Itulah sabar. Sabar itulah penghulu seluruh emosi. Dia mengawal. Kalau hadirin hilang keupayaan sabar, maka hadirin akan buat satu tindakan yang mudarat keseluruhan, yang mengawal keseluruhan. Mutlak kita maklum ini hak Allah, namun kita manusia. Seluruh emosi yang ada dalam diri mengurus kita jangan sampai berlebih-lebihan, maka ia adalah kesabaran. Nak sedih-sedihlah, itu fitrah. Nak menangis-menangislah. Kau rasa tak boleh menangis, jantan ni mana boleh menangis? Kau menangis senyap-senyap bilik seorang je. Hadirin, setiap kali air mata yang mengalir, walaupun sebesar kepala lalat ataupun sebesar ujung jarum, kepala jarum itu, biarlah menangis itu kerana Allah. Air mata itu menjadi syafaat. Kalau menangis hanya kerana mesej tak jawab, rugi kan? Menangis hanya kerana tak dapat hadiah, tak banyak perkara yang kita pernah menangis. Tolong tanya yang kita menitik air mata selama ini, boleh bagi syafaat tak untuk kita? Itu kena tanya. Baik, kerana itu hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bicara tentang sabar adalah ia mengawal keseluruhan emosi yang ada dalam diri. Maka kita punya rasa yang sama, bezanya adalah kesabaran. Baik, kerana itu bila disabitkan dengan sabar, maka ia yang paling utama, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dianya adalah seperti kepala di atas seluruh badan. Kepala di atas seluruh badan. Maka bila kepala tak ada, badan bagaimana? Berfungsi lagi tak tangan kaki? Dah kepala dah kena penggal, tak ada apa dah, tak berfungsi dah yang lain. Maka disabitkan apa? Maka sabar itu adalah dia mengawal keseluruhan. Bila hilang keupayaan sabar, maka ia adalah hilang keupayaan iman. Boleh Karena itulah disabitkan sabar itu disabitkan dengan iman. Kalau disebut as-sabru minal iman, itu adalah pepatah kalimah daripada Sayyidina Ali, bukan hadis. Itu dari Sayyidina Ali. Kerana melihat bagaimana rupa keseluruhan sabar itu adalah gandengnya iman. Maka bila orang itu kata, kau jangan main-main dengan aku, jangan sampai aku hilang sabar. Baik, tukar perkataan sabar itu kepada iman. Kau jangan sampai aku hilang iman. Hilang iman, rosak. Manusia hilang iman, habis rosak dia. Kau jangan main-main, sabar aku ada batasnya. Maka tolong tanya, pernah tak kita sebut begitu? Tukar iman, sabar kepada iman. Iman aku ada batasnya.
Sedangkan keperluan iman ini kepada seluruh manusia sampai akhir hayatnya. Kerana itu dalam saya mula perkenalkan seni pengurusan sabar dalam dunia korporat, bagaimana nak mengawal kemahiran, nak menguruskan kemahiran ini, bila saat daripada manajemen sampai ke bawah, dia dapat menguruskan emosi di antara staf dengan bos, dengan semua keseluruhan dalam keadaan terkawal. Kerana hari-hari jumpa kurang-kurang 5 tahun ke 6 tahun. Macam tu hadirin. Baik, kerana itu bila bicara tentang sabar adalah bicara tentang iman. Boleh ya? Al-imanu nisfani, nisfu fi sabru wa nisfu fi syukur. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar itu pecahan adalah 2. Separuh ada pada sabar, separuh ada pada iman. Maka dalam memperkenalkan tentang sabar, hadirin kena faham ianya tentang iman. Maka setiap daripada kita, ada kala iman kita tinggi, ada kala iman kita sederhana, ada kata iman kita rendah, perlahan sangat, jadi lemah sangat. Kerana itu tukar cara berkata-kata. Hadirin usah sebut lagi hilang sabar. Kalau kata hilang sabar maksudnya hilang iman. Sebab tu sebut keupayaan. Dia masih beriman namun ada kelemahan. Boleh? Ada kelemahan. Bila dia kata aku hilang sabar sungguh dengan tu, tak, jangan sebut hilang sabar. Bermaksud dia hilang iman. Hilang iman habis rosak. Manusia hilang iman, rosak keseluruhan. Zahir dan batin rosak. Maka selama kita berada dalam platform sebagai orang yang beriman, iman dia mutlak dan tinggi, asbab yang demikian dengan izin Allah dia ke syurga. Kerana ada padanya kesabaran berhadapan dengan setiap daripada ujian ke atas orang mukmin adalah semestinya. Baik. Boleh tak ni? Kerana ujian kesabaran ke atas hadirin semua sekali, setiap masa, tanpa henti. Kerana tu ilmu ini mesti dimahirkan level profesional. Ilmu menguruskan kesabaran diri. Soalan, dia soalan lah, kena banyak. Emosi yang kerap menguasai diri. Emosi apa? Semua sekali. Emosi yang cepat menguasai dirinya, paling cepat. Kalau dalam bahasa ni dipanggil dominasi. Yang cepat menguasai. Salah sikit yang tu dulu ke depan. Ada tak? Dah ada jawapan kan? Jangan kata orang perempuan dia suka mengajuk. Jangan cakap orang perempuan dia suka mengajuk. Orang lelaki lagi teruk. Orang lelaki yang mengajuk teruk, baik tak ya? Orang perempuan asyik-asyik sebut orang perempuan je. Asal kaitan dengan emosi asyik nak sebut orang perempuan. Habis orang lelaki tak ada perasaan, tak ada emosi. Baik, keseluruhan kita pun mengetahui bahawa dalam diri kita ini setiap kali berlaku suatu isu, dia cepat bertindak mengikut emosi yang menguasai dia. Apa? Yang tu ke depan. Baik, soalan, bila emosi yang menunjukkan kita ni dengan sifat itu, bila terbina, bila terhasil? Itu kena tanya. Kalau malam ni hadirin mendengar cara nak mempertingkatkan kesabaran, baru pertama kali nak mendengar, maka hadirin kena faham selama ini yang hadirin dengan PA hari ini bermula bila? Paling kerap diri kita apa dia? Marah tak? Kau tak setuju? Paling cepat kita bertindak atas apa-apa tu dengan menunjukkan perasaan marah. Bila mula marah ni kita pandai? Kita pandai marah ni bila? Tak ingat? Marah ni sejak kecil lagi hadirin. Marah ni hadirin tak mula pandai berjalan. Bila saya pandai berjalan, dia ada merajuk masa umur 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang buat muka dengan mocong yang panjang, mata menung gitu. Umur masa 3 tahun. Siapa ajar dia pandai marah jadi yang macam tu? Bahawa fitrah ini tak ada dalam diri. Merajuk apa semua sekali. Bila hadirin pandai nak menguruskan marah itu? Bila pandainya akal. Boleh tak ni? Sampai serius je semua ni? Okey tak ni? Ke saya yang serius? Sudah kali ni kan.
Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, saya memang suka kalau bincang tentang sabar. Bukan bermaksud saya ni dah tahap profesional, tidak. Saya masih lagi belajar. Dan setiap kali kita membelik kitab, kita tengok pada buku, kita tengok kepada Quran, tengok pada hadis, kita akan jumpa suatu ilmu yang amat besar dan luas, yang menolong atas seluruh kehidupan manusia. Dan yang paling utama, syurga kita. Allah jamin syurga. Yang mana mendapat lafaz secara khusus daripada malaikat menyambut dan meraihkan. Dahsyat kalau bicara tentang ini. Nama hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, sebelum kita nak mendalami dan memahami, maka hadirin kena tahu dahulu yang menguasai ke atas diri apa yang tu nak kena urus. Mula-mula kita faham bahawa kita ni kerap berlaku dalam diri kita, apa-apa isu kita cepat marah. Baik, yang itu yang pertama kita kena faham. Kalau kita ni cepat sentap, touching, emotional sangat, emo panggil kan, sikit-sikit merajuk pula tak luah kepada orang ramai, mulalah berderet-deret dekat apa ni, tersusun dalam Facebook dia. Luah dekat diary. Dulu diary, sekarang Facebook je. Koyak. Koyak. Cepat koyak. Orang itu macam mana? Yang tu dia kena faham dahulu. Dia kena tahu dia ni selama ini yang menguasai dirinya sampai dia hingga hari ini. Orang kenal dia apa? Banyak main dengan dia tu. Jatuh tak boleh salah cakap sikit, mulalah merajuk. Itulah sifat orang tu. Dia kena faham yang tu. Boleh Kerana apa? Kerana sifat ini, kata Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, bahawa sabar kamu ada dalam diri kamu, dan mula dia membawa peranan dan dia pandai bertindak setelah kamu balik dan nilai kamu faham dengan kehidupan, kerana ia berkaitan dengan iman. Baik, belajar tentang kesabaran adalah belajar tentang menguruskan situasi. Boleh Baik, kerana itu hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, pertama, semua sekali dia kena tahu apa yang menguasai diri. Yang kedua, dia kena tengok pada dirinya tahap kesabarannya. Boleh tak ni? Baik, kalau kita bincang apa macam ni, makin lama, sudahlah sekali, bulan depan tak ada orang dah nak masuk, nak dengar. Tak datang terus. Hadirin, tolong perbetulkan cara berfikir. Pertama, jangan bicara tentang sabar ini sampai sebut aku tak nak belajar. Kenapa? Takut diuji lagi dahsyat. Nak yang macam mana hadirin? Tahu mengurus, ada ilmu dengan tak ada ilmu. Dia berhadapan dengan berbagai perkara, isu, situasi dia tak belajar tentang ilmu sabar, dia tetap diuji. Dia tetap akan diuji. Manusia tak akan berakhir dengan ujian dirinya sehingga dia mati, dan sehingga dia mati pun masih lagi akan dilihat. Baik, bila dia belajar, dia tahu menguruskan emosi, maka iman dia terkawal, tak tercalar, akidahnya tidak tercalar. Kalau dia tak belajar, setengah daripada setengah tercalar akidahnya. Dan jangan provokasi. Ini satu isu juga. Sejak daripada mula perkenal, kemudian ada setengah manusia dia provokasi. Aku tahu kau dengar, aku dengar kau belajar tentang sabar, takkan aku cakap macam ni kau dah lenting. Dia provok pula. Hadirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena itu paling utama sebelum memahami, kena minta dengan Allah Ta'ala agar adanya sifat ini. Boleh tak ni? Nak belajar boleh hadirin, namun minta dahulu agar adanya sifat ini dalam diri. Semua dah ada. Saya boleh katakan setuju 100% semua ada sifat ini. Ni semua sekali. Dan ada kesabarannya masing-masing. Kalau tak, saya bercakap seorang-seorang. Kenapa hadirin masih boleh duduk sekarang? Sifat boleh duduk ini adalah sifat sabar lah ni. Boleh duduk, boleh mendengar. Kalau tak, semua keluar dulu, saya cakap seorang-seorang, kemudian masuk isyak baru masuk. Orang pun tanya, buat apa Ustaz? Kuliah. Seorang? Seorang. Hal lain keluar habis. Tak tahan nak dengar.
Alhamdulillah, maka ada pada kita. Cuma kita nak minta dengan Allah dilebihkan lagi. Bila kita belajar tentang sabar, kita mempertingkatkan keimanan kita, membentuk kepribadian dengan lebih baik. Itu tujuan. Boleh ya? Baik, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah ingat tak? Kau tak ingat? Ingat dah tu. Pertama dalam surah Al-Baqarah. Buat catatan, dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Sebelum datang doa ini ada cerita yang panjang. Dia ada sirah dia. Namun lafaz yang besar di sini, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami ke atas golongan yang memusuhi kami. Hadirin, lihat bagaimana Allah bagi tahu bahawa ini sifat yang terpuji. Hadirin, doa seorang-seorang, duduk seorang-seorang, namun lafaznya umum. Rabbana, ya Allah limpahkanlah ke atas kami. Sepatutnya Rabbi lah, ya Allah Tuhanku. Sebutlah ke atas diri. Tak, Allah ajar supaya kamu menyebut satu kalimah secara umum dan untuk kamu mendapat juga. Kerana bila manusia dikurniakan, dianugerahkan sifat ini, aman dunia. Lebih lagi kepada orang mukmin. Sebab tu dengan lafaz Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami, sedangkan seorang-seorang sifat-sifat sabar, wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah diriku, kalau secara khusus diri kami, ke atas mereka yang memusuhi kami. Musuh kita sebenarnya siapa? Allah bagi tahu, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu syaitan ke atas kamu semua musuh yang paling nyata. Yang hadirin duk bergaduh sekarang dengan siapa? Soalan. Gaduh dengan isteri. Yang tak bertegur siapa dah 8 tahun tu siapa? Jin. Yang hadirin memusuhi sekarang ini sesama kita ini siapa? Di kalangan mana? Hadirin ada bergaduh dengan kambing? Soalan. Bukan marah ni. Tak. Maka selama ini kita salah dalam bermusuhan. Allah bagi tahu musuh kamu adalah syaitan, maka dia tidak pernah berhenti untuk menyusahkan dan merosakkan akidah umat manusia yang beriman. Maka hadirin kena jadi orang yang lebih kuat, dan kuat itu adalah sifat sabar. Kerana itulah ya Allah limpahkan kepadaku sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah diriku sebagai orang yang berserah diri, yakni Islam. Maka datangkanlah soalan atas diri. Hadirin, dah tewas dengan kehidupan kita sekarang ni berapa kali? Kalau kita tanya sungguh, pernahkah rasa tewas dengan kehidupan? Rasa dah putus asa? Kalau diuji berapa kali dah? Setiap semua sekali yang pernah diuji macam-macam dan macam-macam, dan hadirin semua sekali hari ini Allah selamatkan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih lagi berada dalam nilai iman yang baik ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu doa yang kedua, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas diriku sifat-sifat sabar, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah diriku sebagai orang Islam, yakni berserah diri zahir dan batinnya. Pun ada sirah. Yang ini lagi dahsyat hadirin. Ni, doa ni terbit daripada mulut
yang Allah rakam ni, ahli sihir Fir'aun yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan masa itu dia sedang diseksa. Lafaz ini keluar daripada mulut ahli sihir yang beriman kepada Allah saat mendapat seksaan daripada Fir'aun. Allah rakamkan perkataan ini sampai dia sebut wa tawaffana muslimin, matikanlah ke diriku ya Allah. Masa tu disikat dari atas kepala dengan sikat besi, diturunkan ke bawah, seluruh daripada isi-isi itu melekat pada gigi-gigi sikat itu. Sedang dia melafaz wa tawaffana muslimin, matilah diriku kami ni ya Allah. Beberapa orang ahli sihir yang beriman kepada Nabi, kepada Allah daripada seruan Nabi Musa. Hadirin, subhanallah, matikanlah. Saat itu minta kekal kematian dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sifat ini amat terpuji. Siapa yang dapat menguasai kerana dia berkehendak ke atas sifat ini, Allah menganugerahkan. Kalau dia tak nak, terpulang. Namun jangan bermimpi tentang syurga. Gitu hadirin. Lihat ni, kena minta kerana sifat ini adalah satu sifat yang mana khusus dan ianya adalah suatu anugerah. Sifat ini ada juga kepada orang bukan Islam. Asalkan dia manusia, memang ada sifat ni. Boleh tak? Jadi kita nak pengkhususan, biarlah sifat ini menjadi satu sifat yang sebati dengan diri kita, kerana hujan ke atas manusia tidak pernah berhenti. Dan saat hujan melanda ke atas diri kita itu, dalam masa itu kita bertemu dengan kematian. Saat itu moga-moga mati kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kerana bersabar dengan hujan. Boleh tak ni? Baik, doa dia apa? Ada ni selitlah mana-mana pun. Saya tak boleh nak paksa kata ni kena wajib baca masa ni sekian. Namun ianya adalah satu daripada firman Allah Ta'ala. Tiada perkara yang hadirin kena faham bila berbicara dengan Allah dengan bahasanya. Hadirin berdoa dengan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Hadirin dapat surat itu kena jumpa dengan tuanku. Surat itu pula ditulis oleh tuanku sendiri, jumpa dengan tuanku, baca surat itu mengikut apa yang tuanku nak suruh, yang suruh sebut tu. Hadirin rasa macam mana dalam doa itu? Kalau dalam ucapan disebut tu ada satu permintaan, makbul tak masa tu? Cepatlah makbul, sebab tu ditulis oleh tuanku sendiri. Dia suruh kita baca aja depan dia. Allah suruh kita lafaz Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas diriku sifat-sifat sabar. Siapa yang suruh sebut? Allah yang suruh sebut. Firman ini, ayat ini daripada mana? Firman Allah Ta'ala. Gitu kena faham sifat-sifat sabar. Macam mana sifat itu? Dia berbeza atas diri masing-masing. Kenapa berbeza? Kerana nak menutup kelemahan selama ini yang menguasai diri. Kalau orang, saya tak nak sebut nak bias kepada orang perempuan saja, kok orang lelaki pun ada juga yang melatah. Bila dia pandai melatah, dia nak kawal diri agar jangan sampai jadi melatah dia tu, dia nak kawal dah. Dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah aku dapat kawal diriku. Mengawal diri daripada melatah itu sifat sabar juga. Boleh tak ni? Hadirin tu tak pernah pun keluar daripada perut mak, tengok muka mak bidan terus terkejut. Apa cuk mak bidan bila kau sampai? Ada sebut macam tu? Tak adanya. Betul tak? Tiba manusia hari ini melatah menjadi profession ke atas dirinya. Susah. Yang kata melatah ni hadirin berasa seronok lah masa mula-mula, tapi satu masa dia akan menjadi mudarat dan penyakit ke atas tu. Isyak berhenti. Dah isyak berhenti lah. Saya memang gitulah, isyak berhenti. Baik. Kerana itu semua sekali, surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 250. Kemudian surah Al-An'am, surah Al-A'raf ayat 126. Betul
lazimkan dan sentiasa berdoa agar Allah anugerahkan kepada kita suatu sifat yang dipanggil sifat sabar yang terpuji. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.